Jadi bila terkena Jabariyah, kacau. Tak payah. Dia kenapa tak semayang dah? Tak ada seorang tok guru perempuan. Bila sampai waktu semayang je, tak mau semayang. Anak murid tanya, pasal apa? Saya dah fana zat. Dia sampai peringkat fana zat. Semua dia pandang zat Allah dah, fana zat. Jadi tak perlu semayang. Ni ajaran mengarut lah. Macam mana fahaman ahli sunnah wal jamaah? Ni fahaman kita. Fahaman yang seimbang, yang pertengahan, yang wasatiyah, menyeimbangkan antara syariat dan hakikat. Kalimah seimbang di sini bahasa dalam, bahasa sufi, bukan maksud sama berat. Memang kita yakin Allah tahu semua kehendak dia sejak azali. Apa yang akan berlaku, kapal terbang terempas ke, kena rampas ke, konspirasi ke, semua kehendak dia kita tahu dah. Tapi kita kena usaha. Tak boleh kita kata kapal terbang hilang, biarlah kuasa Allah, tak payah cari-cari dah. Tak boleh, kena cari. Sebab kita seimbang. Kita syariat pun pakai, hakikat pun pakai. Walaupun kita faham syariat tadi dia duduk dalam hakikat. Semua pekerjaan Tuhan, tapi usaha, ikhtiar kena buat. Macam dengan mak bapak kita faham semua kerja Tuhan yang membesarkan kita. Tapi dalam segi usaha, ikhtiar, kita kena hargai mak bapak. Sebab bila kita hargai mak bapak, balas jasa tadi, kita hargai Tuhan sebenarnya. Dan balas jasa Tuhan sebenarnya dari segi hakikat. Apakah dalil-dalilnya? Kita ulang dalil-dalil yang minggu lepas. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, surah As-Saffat ayat 96. Dan Allah yang menjadikan kamu, dan Allah jadikan apa yang kamu lakukan. Diri kita pun Allah buat, roh kita pun Allah buat semua. Yang kita buat pun Allah buat. Semua pekerjaan Tuhan. Jadi ayat ni ayat cerita pasal hakikat, sudut pandang kerja Tuhan. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Kita fahamlah ayat ni cerita hakikat. Kemudian surah An-Nisa ayat 78. Kalau mereka dapat kebaikan, orang-orang jahat ni, dia kata kebaikan ni daripada Allah. Tapi kalau kena keburukan, dia kata keburukan ni datang daripada Nabi Muhammad. Katakanlah semuanya daripada Allah. Baik ke buruk ke, dari segi hakikat semua daripada Allah. Kata-kata yang terkenal, kata-kata satu orang wali Allah, Zunnun al-Misri. Apa kata Zunnun? Ini bahasa dalam. Dia kata, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Kalau bukan kerana Tuhanku, tidaklah aku mengenal Tuhanku. Apa maksudnya? Dia kata, yang dia boleh kenal Tuhan, belajar agama sampai peringkat hakikat makrifat ni, sebab Tuhan pilih dia. Dia cerita hakikat, Tuhan pilih. Bukan sebab usaha dia. Memanglah dari segi syariat, dialah usaha. Mengembara, cari tok guru kan, dia usaha. Usaha belajar, menghafal semua. Usaha memaham. Tapi dari segi hakikat, Tuhan yang buat dia. Sebab tu bila mula-mula kuliah, kita tok guru selalu sebut, kita bersyukurlah sebab kita semua dipilih oleh Allah untuk datang ke majlis ini. Ayat hakikat tu, yang bawa mari sini ni Tuhan pilih, bukan usaha kita. Bila kita faham macam tu, hilang kita punya sombong tadi. Yang aku datang ni sebab aku lah, orang lain tak datang, mereka tak mau fikir. Ni aku datang ni, aku orang ada fikiran, orang ada iman, orang baik. Yang tak mau datang tu orang jahat. Kita nampak usaha kita. Tapi bila belajar hakikat, kamu datang tu Allah yang pilih. Gerak kamu tu semua daripada Allah. Yang mereka tak datang pun gerak daripada Allah. Jadi jangan sombong. Sombong tadi hilang. Kita jenis kuat mengaji ke, kuat sembahyang ke, kuat puasa sunat ke, hilang semua sombong-sombong tadi. Ujub tadi semua hilang. Kita mengajak kitab kan, hilang semua tu tadi. Sebab kita faham Allah punya bagi. Tu yang kebaikan belajar ilmu hakikat tadi. Cuma kena seimbang dengan syariat, jangan buang syariat. Dia bila kita lama-lama belajar ilmu hakikat, ilmu syariat ni, kita akan faham bahasa-bahasa sufi ni sikit demi sikit. Contoh yang kata tadi ni, yang menyembah dengan yang disembah adalah satu. Yang menyembah dengan yang disembah adalah sama. Orang tak belajar dia kata sesat. Memang betul lah. Pada dia memang sesat. Kalau dia kata sesat memang betul. Sebab dia tak belajar, memang betul sesat. Tapi kalau pada kita, kita tak kata sesat. Kita faham apa orang tu nak sampaikan. Macam orang tanya Al-Hallaj. Hallaj ni lama dulu dia belajar ilmu-ilmu mistik apa semua ni. Dia kena hukum bunuh. Sebab dia mengaku Tuhan lah penuhnya. Dia sebut anak Al-Haq, Tuhan. Yang jatuhkan hukuman bunuh wali-wali juga, bukan orang biasa. Jadi orang tanya, Hallaj ni sesat ke tak?
Kalau bagi orang awam, sesat. Memang betul dia sesat. Tapi kalau bagi sama-sama kita, tak sesat. Dia ada beza pandangan, sudut pandangan. Sama juga Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang di Indonesia. Kabinet Wali 9 jatuh hukuman bunuh kat dia. Sebab dia tu dia memandang dia macam Allah lah. Tapi dia pun reda dihukum bunuh. Sebab dia tu dah mabuk, dia tak boleh kontrol lah. Dia duk pergi jumpa orang, duk mengaku kita lah Tuhan. Jumpa orang, dia dah tak boleh kontrol. Bila tak boleh kontrol, ulama-ulama wali-wali 9 bincang macam mana ni Syekh Siti Jenar nak lepas ke, nak penjara ke, nak bunuh ke. Jadi setengah orang kata dia sendiri bunuh diri dia. Sebab dia tak kisah dah, dia pandang semua pergerakan Allah, dia tak kisah mati tak apa. Setengah orang pula kata wali 9 yang bunuh. Jadi macam-macam versi lah. Tak tahulah mana satu. Jadi kalau orang tu dah mabuk, dia tak boleh kontrol, dia dah fana tak boleh kontrol, memang kena penjara. Tok-tok guru pun dulu penjara, dia ada rumah pasung dah. Pondok dulu-dulu sebahagiannya ada. Dia ajak ilmu hakikat, ilmu makrifat, anak murid tak boleh kontrol. Dia duk pandang semua kerja Tuhan. Dia dah mabuk. Sampaikan peringkat dia nak kencing pun tak boleh. Dia duk nampak Allah semua. Nak kencing pun tak boleh. Ni nak kena apa? Kuarantin, masuk penjara, rumah pasung. Tok guru tolong. Dia tak boleh sebar tengah masyarakat. Sekali dia pergi jumpa orang, dia kata kita lah Allah. Aku Allah, kamu Allah, semua Allah. Bila orang biasa dengar, ini perjalanan sesat. Sebenarnya bukan dia tu sesat, tapi dia tak boleh kontrol. Dia terfana. Dalam pelajaran kita ni, kita tak mau fana. Tapi tak boleh kontrol jenuh. Kita nak tangkap tak boleh. Cik polis kita, kenapa ni tangkap ni Abang Rosli ni? Buat dia rumah, pasal apa tangkap? Dia ni mabuk. Dia dah fana, sakhar. Tak ada, dalam undang-undang kita tak ada boleh tangkap orang mabuk buah dia rumah, tak boleh. Kita pula kena tangkap. Jadi kontrol ni, sebab tu cerita satu-satu supaya tak ada yang fana. Bila fana tu dia mabuk, dia tak boleh kontrol. Tu yang keluar dia mengaku anak al-haq. Jadi bahasa sufi ni bahasa dalam, kita kena hati-hati. Tu yang dia kata tengok bukit, tengok ayam tadi. Tengok ayam tu akhir nampak Allah. Kita faham dia nak cerita pekerjaan. Pekerjaan mencatuk tadi, pekerjaan berpokok tadi, pekerjaan melangkah tadi, semuanya gerak Allah. Tu yang dia sebut tengok ayam nampak Allah. Bukan dia kata ayam tu Allah. Tak. Ataupun orang tu sendiri mengaku, dia kata akulah Allah. Tu kita kena selidik dulu. Dia kata diri dia, betulkah diri dia Allah, ataupun dia memandang pekerjaan tu tadi. Kena selidik. Tak semestinya orang yang mengaku Allah tu dia salah. Kena selidik dulu. Kadang-kadang kita tanya dia, pakcik kata pakcik Allah. Ni kulit-kulit pakcik ni Allah ni. Ya dah. Maksud dia tak laku dia Allah, tapi dia nak cerita pekerjaan tadi dulu. Keupayaan bercakap dia tak ada keupayaan. Keupayaan Allah. Keupayaan melihat Allah punya kuasa. Keupayaan mendengar Allah punya kuasa. Jadi tu dia kata aku ni Allah. Dia tuju pada pekerjaan, bukan dia tuju pada zat dia tu. Ataupun dia kata tidak ada di dalam baju aku melainkan Allah. Dia kata dalam baju dia Allah, dia kata. Sebenarnya dia nak cerita pekerjaan tu tadi. Jadi orang sufi ni dia ada bahasa tersendiri. Contoh yang biasa kita ambil dulu, bahasa silat. Dia ulang banyak kali dah, ulang lagi. Bila kita belajar silat, bahasa yang dia guna, istilah yang dia guna tak sama dengan kita guna. Dalam silat bila dia kata masuk, bukan masuk ke dalam rumah. Dia suruh serang. Kita masuk lah. Bagi dia masuk serang. Dia kata makan. Dia suruh masuk makan pula. Tapi orang sama-sama orang silat dia faham. Makan maksud dia kita sambut serangan orang tu tadi. Kita buatlah macam mana pun sambut. Sambut. Guna buah lapan. Tadi suruh masuk, suruh makan, pakai buah pula. Kita tengok tak ada pun. Kita masuk, makan, buah lapan. Kita nak cari mana buah suruh makan. Rupanya buah tadi tu cara menangkap. Cara menangkap, cara memukul, ada jenis-jenis. Itu dia kata kunci. Dia dah suruh masuk, suruh makan, ambil buah, suruh kunci pula. Kita tak faham, kita pun selak pintu. Rupanya kunci tadi nak mematikan gerakan lawan. Pasang suruh sedia, bukan suruh pasang. Kita pasang apa? Pasang kipas ke pasang apa? Jadi bahasa orang silat dengan bahasa kita pun tak sama, walaupun kalimah sama.
Kita pun sebut masuk, kita pun sebut makan, kita pun sebut buah, kita sebut kunci, kita sebut pasang. Tapi bagi orang silat lain maksud. Bagi ahli sufi pun macam tu juga. Dia ada perkataan-perkataan yang kita guna tapi tak sama. Sebab tu kita tak boleh menghukum berdasarkan perkataan yang kita guna sehari-hari. Dia ada bahasa yang sama-sama yang melejak, saya kata.